Okay, sekarang nampak ke penuh? Okey, cikgu nampak dah. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Fatika dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 2. Baiklah, berapa orang yang hadir hari ini? 10. Okey, jadi kamu sihat tak hari ini? Sihat cikgu. Okey, bagus. Diharapkan kamu semua sihat sejahtera. Kerana hari ini kita akan meneruskan pembelajaran sejarah kita. Okey, terusnya. Arahan awal sebelum kelas. Okey, pertama, pastikan sekarang kamu dalam keadaan tempat duduk yang dan tempat belajar yang selesa. Kemudian yang kedua, sediakan buku teks, pen, buku nota dan sehelai kertas untuk persediaan aktiviti yang kita akan jalankan pada hari ini. Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, yang ketiga, tolong mutekan suara ketika cikgu menerang dan unmute apabila disoal ataupun dipanggil oleh cikgu. Okey, boleh? Boleh. Okey, kalau boleh alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita teruskan. Okey. Sebelum kita menerokai dan mendalami topik kita pada hari ini, cikgu akan paparkan satu video kepada kamu. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah tafsirkan dan teliti video tersebut. Okey, mengikut kefahaman kamu. Okey, boleh? Sekarang cikgu akan paparkan video tersebut. Apa tujuan kamu datang ke sini? Tahu daripada besar, rasau. Ini kena bunuh kepada kamu. Você vai pagar glorias. Você precisa perder a sua missão. Para o Rei Glória. Atas! Ini kerajaan kita. Jangan biarkan pencerma-pencerma itu menalogi kamu semua. Hapuslah mereka semua. Ya, hapuskan mereka. Ya, hapuskan mereka. Ya.
Okey, dah tamat video yang cikgu paparkan. Jadi kamu dapat lihat video tadi. Okey, jadi soalan saya, apa yang kamu dapat lihat daripada video tersebut? Ada Seorang berikan kapal, pandangan. cikgu. Ada kapal. Ada kapal. Peperangan Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Dalam video tersebut kita boleh lihat ada kapal dan berlaku peperangan antara dua pihak, bukan? Betul tak? Betul. Okey, jadi apakah? Betul. Okey, jadi itulah video tentang kedatangan Portugis ke Melaka. Jadi apakah kaitannya antara video tersebut dengan topik kita pada hari ini? Siapa tahu? Apa yang topik kita akan belajar hari ini? Pengakhiran Ya, Kesultanan Melayu hari Melaka ni yang berpusat di Melaka cikgu. Ya, betul Lani. Terima kasih. Okey, jadi hari ini kita akan mempelajari tajuk 5.3 iaitu Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Baiklah, seterusnya. Okey, sebelum kita memulakan kelas dan menerokai dengan lebih mendalam, suka untuk cikgu paparkan kepada kamu terlebih dahulu objektif pengajaran kita pada hari ini. Iaitu pada akhir PDPR, yang pertamanya murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka secara bertulis menggunakan Padlet yang disediakan. Kemudian objektif yang kedua pula adalah murid dapat menghuraikan 4 strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menghadapi Portugis secara bertulis menggunakan kotak iting dalam berkumpulan. Okey? Jelas kat situ? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, aktiviti awal. Sebelum kita cikgu menerang dengan lebih terperinci dan lebih lanjut, cikgu nak tanya dulu, apakah pengetahuan awal kamu tentang tajuk Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka ini? Okey? Arahan awal. Jadi, kamu tuliskan pengetahuan awal kamu tentang tajuk ini di Padlet yang saya sediakan. Kemudian, aktiviti ini dijalankan secara individu. Jadi, buka Padlet. Saya akan kongsikan link Padlet tersebut di ruangan chat. Okey? Boleh? Okey, jadi buka Padlet tersebut. Jangan lupa tulis nama dan tulis jawapan kamu. Segala jawapan apa yang kamu tahu, pengetahuan awal kamu tentang tajuk pada hari ini. Okey? Jadi kamu diberikan masa selama 2 minit untuk menjawab. Okey? Kamu juga boleh merujuk buku teks pada muka surat 90 hingga 91. Okey, jelas? Jelas cikgu. Jelas tak? Jelas. Cikgu akan mulakan perkiraan masa sekarang. Okey, kejap ya. Okey. 2 minit anda bermula daripada sekarang. Tuliskan pengetahuan awal kamu. Yang apa yang awak tahu tentang topik hari ini. Okey.
Okey, dah tamat masa 2 minit yang telah saya berikan. Jadi mari kita tengok jawapan ataupun pengetahuan awal kamu. Okey. Cikgu akan buka Padlet. Sebut. Okey. Sekarang dah ada jawapan yang telah diberikan oleh kamu. Okey, yang pertama Nur Aiman cakap masalah kepimpinan. Okey, pengetahuan awal. Okey, masalah kepimpinan betul. Dalam tajuk ni kita akan belajar tentang faktor pengakhiran kesudahan Menara Melaka iaitu masalah kepimpinan. Okey, saya akan kelaskan jawapan kamu. Sekarang ni kamu boleh nampak tak Padlet yang saya paparkan? Nampak. Boleh Nampak, tak cikgu. sekarang respon? Nampak. Okey. Okey, kalau dah. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya, Safawati mengatakan Melaka berakhir kerana masalah perpaduan. Okey, betul. Okey, jadi saya kelaskan jawapan Safawati di sini. Okey, seterusnya. Nia Umairah mengatakan Portugis berjaya menakluki Melaka pada tahun 1511. Okey. Okey, kita letak dulu jawapan Nia Umairah di sini. Okey, seterusnya Syahidat cakap kejatuhan Melaka adalah kerana amalan pilih kasih, penyelewengan dan rasuah dalam pentadbiran. Okey, ini adalah di bawah kategori apa? Pentadbiran adalah masalah kepimpinan. Okey, jadi kita letakkan di sini. Seterusnya, Alfonso de Albuquerque menyerang Melaka. Okey, jawapan ni dalam kategori mana? Siapa tahu? Dalam kategori serangan Portugis. Okey, seterusnya penyerangan Portugis menyerang Melaka untuk menguasai kekayaan, kemasyhuran dan keagamaan. Okey, ini di mana? Siapa tahu? Ini letak di kategori mana? Dalam kategori Portugis. Serangan Portugis. Okey, kemudian Melaka berakhir kerana serangan Portugis. Okey, ini juga di bawah kategori serangan Portugis. Kemudian masalah perpaduan. Masalah Okey. perpaduan. Jadi seterusnya, okey, masalah perpaduan itu berlaku persaingan kuasa antara pembesar. Okey, ini adalah dalam kategori masalah kepimpinan. perpaduan. Okey, akhir sekali Pimpinan. faktor kejahatan belakang. Okey, kepimpinan kan? Okey, jadi ini dalam kategori masalah kepimpinan. Okey, kalau kamu dapat lihat di sini, ada 3 faktor pengakhiran kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertamanya adalah masalah perpaduan. Kemudian yang kedua adalah Serangan Portugis. Portugis dan yang terakhir sekali adalah masalah Kepimpinan. kepimpinan. Okey, bagus. Okey, bagus anak murid cikgu. Okey, jadi mari kita tengok dengan lebih terperinci faktor-faktor ini. Okey. Okey. Kita masuk kepada pengenalan. Sekarang nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide pengenalan? Nampak. Terima kasih. Okey. Okey. Jadi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berakhir pada tahun 1511, iaitu kedatangan Portugis. Okey. Kemudian jadi bermulalah pada tahun 1511 itu serangan Portugis dan penaklukannya ke atas Melaka. Jadi Portugis menyerang Melaka menggunakan jalan laut, iaitu mereka menggunakan kapal-kapal perang untuk berperang dan menyerang Melaka. Okey. Seterusnya, apabila kerajaan Melaka diserang oleh Portugis, kerajaan Melaka menggunakan pelbagai strategi bagi menghadapi serangan Portugis ini. Okey. Jadi, antara strategi yang Melaka gunakan adalah termasuklah kerajaan Melaka berundur ke Bentan. Okey. Jadi, pada ketika itu Melaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Jadi Sultan Mahmud Shah
berundur ke Bintan bukanlah kerana beliau takut ataupun menyerah kalah dengan serangan Portugis, tetapi baginda berundur ke Bintan adalah untuk mengatur strategi yang lebih berkesan dan lebih kukuh untuk menguasai ataupun melawan Portugis. Okey. Terusnya. Okey. Jadi persoalannya di sini, apakah faktor pengakhiran Kesultanan Melaka ini? Siapa tahu? Okey, mari kita lihat faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka ini. Okey. Terdapat dua faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertama adalah faktor dalaman dan yang kedua adalah faktor luaran. Okey, mari kita lihat dulu faktor dalaman, iaitu pertamanya masalah Kepimpinan. Ya, masalah kepimpinan. Jadi kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran. Okey. Hal ini boleh kita lihat dalam catatan Sulalatus Salatin sendiri. Okey, yang mencatatkan bahawa Sultan Mahmud Shah ini mempunyai satu tabiat ataupun satu perangai yang buruk, iaitu dalam catatan tersebut sendiri mengatakan bahawa Sultan Mahmud Shah ini adalah sultan yang suka berfoya-foya dan laki perempuan. Okey. Kemudian amalan pilih kasih, rasuah dan penyelewengan dalam pentadbiran. Okey. Ini boleh kita lihat dalam peristiwa di mana seorang pembesar Kerajaan Melaka sendiri iaitu Tun Mutahir. Okey. Beliau telah dihukum bunuh oleh Sultan kerana beliau dikatakan adalah seorang menteri yang kaki rasuah. Disebabkan itu, beliau dijatuhkan hukuman bunuh. Kemudian, disebabkan oleh sikap atau kelemahan Sultan dan terdapat pembesar yang bermasalah, jadi berlakulah perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Okey. Seterusnya, faktor kejatuhan Kerajaan Melaka juga disebabkan oleh masalah perpaduan, iaitu rakyat tidak bersatu padu. Okey, ini kita boleh lihat dalam catatan Portugis sendiri yang mengatakan ketika kedatangan Portugis, rakyat Melaka pada ketika itu sudah tidak bersatu padu. Okey. Hal ini disebabkan oleh masalah tadilah, masalah amalan pilih kasih, rasuah dan penyelewengan yang menyebabkan rakyat bawahan pada ketika itu sudah hilang hormat kepada tampuk kepimpinan Kerajaan Melaka. Jadi mereka sudah tidak bersatu padu. Kemudian berlaku juga persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan. Jadi pada ketika itu pembesar Melaka merebut kuasa, okey, saling bersaing untuk merebut kuasa di dalam pentadbiran Melaka. Kemudian askar upahan dari luar yang tidak taat setia kepada Melaka. Okey, perkara ini kita boleh lihat ketika di mana catatan sejarah menunjukkan bahawa semasa serangan Portugis, askar-askar yang diupah oleh Melaka ini berlaku belot ataupun melarikan diri daripada perang. Okey, Portugis datang mengejut ke Melaka. Jadi Melaka pada ketika itu tidak sempat melakukan apa-apa persiapan. Jadi apa strategi yang Melaka buat? Melaka mengupah pedagang-pedagang yang berdagang di Selat Melaka pada ketika itu dan meminjam kapal-kapal pedagang tersebut untuk dijadikan kapal perang. Jadi mereka ini jugalah membekalkan senjata api kepada Melaka untuk menghadapi Portugis. Namun begitu, askar-askar upahan ini telah belot daripada Melaka menyebabkan tentera Melaka berkurang dan melemah. Okey. Jadi ini adalah antara faktor dalaman yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Okey, setakat ni boleh faham tak semua? Boleh cikgu. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kalau boleh bagus. Okey, kita lanjutkan penerangan cikgu. Okey. Seterusnya, faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka juga adalah disebabkan oleh
faktor luaran iaitu serangan Portugis itu sendiri. Okey. Kedatangan Portugis ke Melaka untuk menguasai kekayaan, kemasyhuran dan keagamaan. Okey. Hal ini bertepatan dengan matlamat Portugis itu sendiri, iaitu yang biasa kita dengar iaitu matlamat apa? God, glory and gospel. Okey. God itu merujuk kepada kekayaan, glory itu merujuk kepada kemuliaan ataupun kemasyhuran, dan gospel merujuk kepada keagamaan. Okey. Kemudian mereka juga Portugis ingin mengawal perdagangan rempah di Kerajaan Melaka. Ini pun berkisar tentang matlamat mereka tadilah yang ingin menguasai kekayaan. Okey. Kemudian Portugis ingin menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan penguasaan pedagang Islam di Melaka. Okey. Seterusnya. Okey murid-murid, kamu kenal tak siapa ini? Siapa kenal? Orang yang ada dalam gambar ni. Alfonso di Albuquerque. Ya, betul. Nakoda Portugis. Ya, betul Fatin. Terima kasih. Jadi ini adalah gambar Alfonso di Albuquerque, iaitu Governor dan Ketua Nakoda Portugis. Jadi beliau inilah yang bertanggungjawab atas penyerangan Portugis terhadap Melaka. Okey, seterusnya. Kamu dapat lihat tak apa replika dalam gambar ni? Boleh. Siapa tahu? Okey, Kapal jadi apa yang Sodelamat. terdapat dalam gambar ni? Kapal perang. Sodelamat. Oh. Ya, betul. Ia digunakan Inilah oleh kapal. Alfonso di yang digunakan Ah, oleh betul, Alfonso di Fatin. Albuquerque berlayar dari Goa untuk menyerang Melaka. Ya, betul. Terima kasih Fatin. Jadi inilah kapal Alfonso de Albuquerque ataupun dikenali sebagai Flower of the Sea. Jadi kapal inilah yang digunakan oleh Alfonso de Albuquerque berlayar dari Goa untuk menyerang Melaka. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar ni, apa yang kamu nampak? Bendera apa yang dikibarkan ni? Bendera Portugis. Bendera? Portugis. Ya, betul ni. Kemudian, okey, terima kasih. Okey, jadi kamu boleh lihat dekat sini juga meriam-meriam yang dipasang di atas kapal menunjukkan bahawa ini adalah kapal perang. Okey, ini adalah kapal perang yang digunakan oleh Portugis untuk menyerang Melaka. Seterusnya, bagaimana Portugis datang? Okey, kalau kamu lihat kat sini, ada 3 peristiwa macam mana Portugis datang ke Melaka. Iaitu yang pertamanya melalui kedatangan Lopez de Escora pada 11 September 1509 untuk menjalinkan hubungan Melaka Portugis. Jadi pada tahap ini Melaka belum Portugis pada tahap ini Portugis datang ke Melaka secara aman. Okey, belum ada lagi peperangan yang berlaku kerana pada masa ini Portugis ingin menjalinkan hubungan persahabatan dengan Melaka. Namun pada ketika inilah satu peristiwa berlaku iaitu orang-orang ataupun anak-anak kapal Lopez de Escora ini telah dibunuh oleh rakyat Melaka. Jadi apabila orang-orang Lopez de Escora ini dibunuh, Lopez de Escora ini pun pergilah menghadap raja iaitu Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengadilan ataupun rundingan. Okey. Tetapi Sultan tidak mengendahkan permintaan ataupun rundingan yang Lopez de Escora minta ini. Jadi rundingan tersebut pun gagal. Apabila gagal, Lopez de Escora ini pun pulang ke Portugis dan mengadu kepada Raja Portugis. Okey. Jadi akhirnya Raja Portugis telah menghantar Alfonso de Albuquerque untuk menyerang Melaka. Okey. Jadi kalau kamu boleh lihat dekat sini, Portugis menyerang Melaka sebanyak 3 kali. Iaitu pada 25 Julai 1511. Tapi serangan kali pertama ini Portugis gagal. Kemudian Portugis serang lagi pada 10 Ogos 1511.
Jadi serangan yang kedua pun gagal. Kemudian akhir sekali Portugis serang pada 24 Ogos 1511. Okey, pada serangan terakhir ni lah Portugis dapat menawan Melaka. Okey, seterusnya. Okey murid-murid. Sekarang apa yang kamu lihat daripada gambar ni? Serangan Portugis di Bukit Melaka. Ya, betul Anis. Serangan Portugis di Bukit Melaka. Okey, betul. Jadi ini adalah gambaran serangan Portugis di Bukit Melaka. Okey, kalau kamu boleh lihat dalam gambar ni, Portugis menggunakan apa ni? Sampan kecil untuk melalui perairan Melaka. Okey, sekejap Slide. Okey. Seterusnya, okey, gambaran kedua apa yang kamu lihat? Seorang beri respon kepada cikgu. Apa yang kamu lihat? Serangan Portugis Untuk gambaran dari kedua. arah laut. Serangan Portugis dari arah laut. Okey, betul Fatin. Terima kasih kerana respon. Jadi ini merupakan gambaran serangan Portugis dari arah laut. Jadi Portugis menggunakan sampan untuk sampai di pesisir pantai Melaka. Kenapa Portugis menggunakan sampan? Adakah Portugis tidak mempunyai senjata ataupun teknologi canggih? Ini bukanlah bermakna Portugis tidak mempunyai teknologi canggih ataupun kapal yang canggih. Ini adalah kerana faktor air laut yang cetek menyebabkan Portugis menggunakan sampan-sampan kecil untuk sampai ke pesisiran pantai. Okey, Portugis mempunyai kapal-kapal yang besar tapi mereka tidak boleh masuk kan sebab air laut yang cetek. Jadi mereka menggunakan sampan kecil sahaja untuk menaiki pesisir pantai Melaka. Seterusnya, okey. Jadi, apakah strategi yang Melaka gunakan untuk menghadapi serangan Portugis ini? Okey. Jadi, yang pertamanya adalah Melaka menggunakan strategi lancaran perahu berapi, iaitu Melaka membakar perahu-perahu kecil di pesisiran pantai supaya dapat menghalang kapal-kapal Portugis daripada mendekati pesisir pantai Melaka. Jadi melalui strategi ini juga kamu boleh lihat Portugis, okey, kapal-kapal Portugis akan rosak dan terbakar melalui lancaran perahu berapi ini. Okey, seterusnya gambaran kedua. Saya nak seorang bacakan. Tembakan meriam bertalu-talu di pantai. Okey, terima kasih. Jadi kalau gambaran kedua boleh lihat strategi yang digunakan oleh Melaka iaitu menggunakan tembakan meriam bertalu-talu di pantai. Okey, kalau kamu boleh lihat dekat dalam gambar ni rakyat Melaka menggunakan meriam untuk menembak kapal-kapal Portugis di tengah laut. Okey, kemudian kamu boleh lihat juga kat sini dalam gambar ni tentera-tentera Melaka yang memakai perisai perang untuk mengelakkan ataupun melindungi diri daripada terkena senjata tajam. Okey, seterusnya strategi yang digunakan oleh Melaka. Okey, seorang bagi tahu cikgu apa strategi yang seterusnya. Pertahanan Melaka di kota Melaka. Pertahanan Melaka di kota Okey, Melaka. terima kasih. Okey Fatin, terima kasih. Jadi strategi yang seterusnya, okey, ini adalah gambaran pertahanan Melaka di kota Melaka. Jadi strategi yang Portugis guna adalah kalau kamu boleh lihat dalam gambar mereka menggunakan tentera bergajah untuk menghadapi Portugis. Okey, Melaka menggunakan tentera bergajah untuk menghadapi Portugis. Okey, seterusnya. Okey, jadi ini adalah contoh gambaran senjata api yang digunakan oleh Kerajaan Melaka untuk menghadapi Portugis. Okey, tentera Melaka dilengkapi dengan pelbagai jenis senjata api menurut catatan
Portugis sendiri. Contohnya Meriam Melayu, Lela Rentaka. Okey, gambaran di atas ni menunjukkan bahawa gambaran contoh Meriam Melayu, Lela Rentaka yang digunakan oleh Melaka. Okey, untuk gambaran kedua ni kamu boleh lihat meriam-meriam dipasang di atas menara. Kenapa meriam-meriam ini dipasang di atas menara? Siapa tahu? Okey, kerana ini untuk membolehkan meriam-meriam ini mencapai jarak yang jauh. Okey, ini merupakan strategi lah yang Melaka gunakan. Jadi kemudian dari atas menara ini juga mereka akan dapat melihat penyelundup-penyelundup Portugis. Okey, dari atas menara ini penglihatan mereka akan lebih meluas dan dapat mengenal pasti penceroboh-penceroboh Portugis yang ingin menyerang. Okey. Seterusnya, perjuangan mengembalikan kedaulatan. Jadi, apakah perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan Melaka ni? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertamanya adalah Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka ke pelbagai wilayah naungan serta jajahan. Okey. Kemudian seperti yang saya cakap tadi, Sultan Mahmud Shah berundur bukanlah kerana beliau mengaku kalah ataupun takut terhadap Portugis, tetapi itu adalah strategi yang Sultan Mahmud Shah gunakan, okey, untuk mengatur perancangan yang lebih jitu untuk menyerang Portugis. Misalnya, buktinya kita boleh lihat pada tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mahmud Shah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan Melaka kembali, tetapi serangan tersebut adalah gagal. Jadi pada tahun 1526 pula pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah ini di Bintan dimusnahkan oleh Portugis. Okey, siapa tahu kat sini kenapa Portugis menyerang Sultan Mahmud Shah di Bintan padahal Portugis dah menguasai Melaka pada ketika itu. Apa yang Portugis nak lagi? Siapa tahu? Ada siapa-siapa nak beri pandangan? Tak pasti. Tak Okey. pasti. Okey, tak. Okey, tak tahu, tak apa. Okey. Kenapa Portugis menyerang Sultan Mahmud Shah adalah kerana Portugis ingin menghapuskan segala pengaruh Sultan Mahmud Shah ini di kerajaan Melayu. Disebabkan itulah walaupun mereka dah dapat Melaka pada ketika itu, mereka tetap menyerang Sultan Mahmud Shah di Bintan. Okey. Kemudian mereka juga, Portugis juga ingin meluaskan kekuasaan mereka di kerajaan Melayu. Okey, disebabkan itu mereka ingin menghapuskan segala keturunan kepimpinan kerajaan Melayu pada ketika itu. Okey, jadi akhir sekali apabila Sultan Mahmud Shah diserang di Bintan, Sultan Mahmud Shah pun berundur ke Kampar. Dan pada tahun kedua lah, pada 2 tahun kemudian baginda mangkat, iaitu pada tahun 1528. Okey. Jadi setakat ni boleh faham tak penerangan Boleh, saya? Boleh. Okey. Ada apa-apa soalan Boleh, yang nak cikgu. ditanya? Tak ada. Ada. Tak ada soalan cikgu. Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan aktiviti kita yang pertama, iaitu aktiviti di dalam Padlet. Okey. Sekarang saya akan kongsikan Padlet, pautan Padlet di ruangan chat. Okey, kemudian kamu buka pautan Padlet yang saya berikan dan senaraikan sekurang-kurangnya 2 faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Jadi aktiviti ini dijalankan secara individu. Jadi jangan lupa tulis nama dan seterusnya tulis jawapan kamu. Okey. Masa yang diberikan untuk menjawab adalah selama 5 minit. Okey, boleh? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, kalau jelas, alhamdulillah. Kita terus. Okey, sekarang saya akan paparkan masa untuk kamu. Okey.
Nampak tak paparan masa sekarang di handphone kamu? Siapa-siapa respon, ada tak? Okey, cikgu nampak dah. Okey, terima kasih. Nampak. Okey. Sekarang kamu okey, terima kasih. Sekarang kamu boleh mula menjawab 5 minit dari sekarang.
Okey. Okey. Dah habis masa 5 minit yang diberikan. Okey, sekarang mari kita tengok jawapan yang kamu berikan di dalam Padlet. Okey, dekat sini ada beberapa kawan kamu yang berikan. Okey, mana lagi yang lain? Ada yang lain lagi yang belum tulis? Sila tulis ya. Sementara itu kita akan bincangkan 2 faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama Nia Umairah. Bagi jawapan masalah perpaduan dan serangan Portugis. Okey, betul. Okey, Aiman Afan, serangan Portugis, masalah kepimpinan. Okey, betul juga. Okey, jadi kat sini Nur Ain Syafiqah bagi 3 terus. Faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka iaitu faktor masalah kepimpinan, masalah perpaduan dan serangan Portugis. Okey, kawan-kawan kamu yang lain pun okey. Jawab faktor yang sama yang diberikan, jawapan yang sama. Jadi apa yang boleh kita simpulkan kat sini? Terdapat berapa faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka? Okey, seorang bagi tahu cikgu. 3 kan? 3. Okey, betul. Yang pertama Fatin apa? Masalah kepimpinan, kedua masalah perpaduan, ketiga serangan Portugis. Oh, okey, betul Fatin. Betul Fatin. Terima kasih. Bagus sekali. Okey, jadi kat sini terdapat 3 faktor semuanya pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka, iaitu masalah kepimpinan, masalah perpaduan dan serangan Portugis. Baiklah, nampaknya kamu dah faham tentang 2 faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi objektif pertama kita sudah tercapai. Okey, seterusnya. Aktiviti yang kedua. Okey. Jadi aktiviti yang kedua sekarang, sediakan pen dan kertas kosong. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Jadi kemudian bina sebuah kumpulan yang terdiri daripada 2 orang. Okey. Kemudian huraikan 4 strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menghadapi Portugis menggunakan peta minda ataupun peta Aiting. Okey. Kemudian setelah siap, hantar jawapan kamu melalui pautan Padlet yang saya sediakan. Okey, saya akan kongsikan pautan Padlet itu di ruangan chat sekarang. Okey, kemudian anda diberikan masa selama 10 minit untuk menjawab soalan. Okey. Okey, kalau siapa tak tahu peta Aiting macam mana? Okey, ini adalah merupakan peta Aiting yang perlu kamu buat. Okey, peta buih iaitu kamu letakkan strategi Melaka untuk menghadapi Portugis di tengah. Kemudian huraian dia ada 4. Okey, kemudian kamu huraikan. Okey, jadi cikgu akan buka pengiraan masa. Okey, 10 minit bermula daripada sekarang.
Okey, kalau ada apa-apa persoalan ataupun yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Boleh? Kamu boleh tanya cikgu kalau ada apa-apa tak tahu nak buat macam mana typing ataupun macam mana kamu nak hurai, kamu boleh tanya terus kepada cikgu. Tak ada masalah. Okey, semua dah siap belum? Latihan aktiviti yang saya berikan? Sikit lagi cikgu. Semua dah siap ke? Sikit lagi. Sikit lagi? Okey, Sikit lagi teruskan. cikgu. Okey, baiklah. Kamu ada lagi 4 minit masa untuk menjawab.
Okey, semua dah siap belum? Kalau dah siap kita stopkan masa Dah, sampai cikgu. sini. Dah. 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 Okey. Yang lain dah juga? Okey, kalau dah kita berhenti masa sampai sini. Okey, sekarang kita akan tengok apakah jawapan kamu. Alright. Okey. Saya akan buka Padlet itu sekarang. Okey. Okey. Okey, dekat sini baru ada 5 orang yang 5 kumpulan yang hantar jawapan strategi 4 strategi yang digunakan oleh mereka menghadapi Portugis. Okey, kita lihat kumpulan pertama dulu. Okey, kumpulan Safawati dengan Kaisha. Okey. 4 strategi untuk menghadapi Portugis, iaitu yang pertama lancaran perahu berapi, betul. Pertahanan Melaka diperteguhkan, okey betul. Tendera bergajah dan tembakan meriam. Okey betul. Okey, jadi ini adalah huraian kamu. Melaka menggunakan lancaran perahu berapi untuk menentang Portugis. Kemudian pertahanan Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu-kayan dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk besi. Okey, kemudian Melaka menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Okey, betul. Melaka menggunakan tembakan meriam bertalu-talu di pantai. Okey, betul. Okey, sekarang kita tengok pula kumpulan yang kedua. Iaitu kumpulan siapa ni? Ain Balkis dengan Mia Umairah. Okey, yang pertama lancaran perahu berapi. Yang kedua menggunakan tentera bergajah. Yang ketiga tembakan meriam bertalu-talu. Yang keempat pertahanan Melaka diperteguhkan. Okey. Okey, semuanya betul? Okey, huraian kamu pun betul? Okey. Jadi saya nak Anis. Jawapan kamu sama tak dengan kumpulan yang lain? Sama cikgu. Sama. Okey, jadi jawapan kamu yang pertama ada apa? Yang pertama menggunakan jangan cikgu nak check balik. Menggunakan perahu berapi untuk mempertahankan Melaka. Okey, betul. Lagi? Melaka menggunakan tembakan meriam bertalu-talu dari pantai. Okey, betul. Lagi dua? Melaka menggunakan tentera bergajah untuk menghadapi serangan Portugis, cikgu. Okey, betul. Okey, akhir sekali. Strategi yang akhir sekali. Apa? Pertahanan Melaka Kamu dah bagi? diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu. Dan mereka juga menggunakan pelbagai jenis meriam dan juga peti-peti serbuk peluru untuk mempertahankan Melaka tu, cikgu. Okey, betul. Okey, bagus jawapan kamu. Terima kasih Anis. Okey, jadi kita dah bincang jawapannya betul dan kebanyakan kumpulan menjawab ataupun menghuraikan 4 strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menghadapi Portugis dengan betul. Okey, jadi objektif yang kedua kita juga telah tercapai. Okey, seterusnya. Akhir sekali aktiviti kita yang ketiga iaitu boleh teruskan tak lagi? Boleh, Boleh, cikgu? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, aktiviti yang ketiga adalah aktiviti berbentuk soalan soto. Okey. Jadi ini adalah latihan individu. Jadi semua murid kena buat latihan ini. Okey, kemudian kamu dikendaki menjawab soalan soto yang disediakan di dalam Padlet yang saya sediakan. Okey, saya akan kongsikan pautan Padlet itu di ruangan chat sekarang. Dan tempoh menjawab adalah dalam masa 15 minit. Okey, antara soalan-soalannya, saya dah letakkan soalan di dalam Padlet. Okey, tapi saya akan bagi tahu lagi sekali di dalam slide ini iaitu soalan yang pertama.
siapakah pemimpin Portugis yang bertanggungjawab ke atas penyerangan terhadap Melaka? Okey. Kemudian soalan kedua, senaraikan dua faktor dalaman yang menyebabkan pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Soalan ketiga, nyatakan 4 strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menghadapi Portugis. Okey. Soalan yang keempat, huraikan satu faktor luaran yang menyebabkan pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, akhir sekali soalan yang kelima iaitu soalan kebat. Okey, apakah iktibar yang kamu perolehi melalui peristiwa kekalahan Kesultanan Melayu Melaka ini kepada pihak Portugis? Okey, kamu boleh letakkan ataupun tuliskan jawapan kamu di dalam Padlet sekarang. Saya akan mulakan tempoh masa sekarang. Okey. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Jika tak tahu apa-apa boleh tanya cikgu. Lepas tu kalau kamu dah siap awal pun kamu boleh beritahu cikgu supaya kita teruskan perbincangan kita. Boleh? Boleh cikgu. Okey, terima kasih.
Okey murid-murid, kamu dah siap ke belum? Latihan yang diberikan? Dah cikgu. Dah? Dah. Okey, yang lain? Dah siap? Yang lain? Okey, kita tunggu lagi 1 minit. Yang lain kalau dah siap bagi tahu cikgu ya. Baik cikgu. Okey, dah siap ke semua? Dah. Dah. Okey. Okey, kalau dah kita akan teruskan berbincang jawapan kita. Okey. Okey, kita lihat jawapan yang kamu berikan dulu. Okey, sekarang ni dah nampak kan jawapan yang kamu berikan. Okey, soalan yang pertama.
Siapakah pemimpin Portugis yang bertanggungjawab ke atas penyerangan terhadap Melaka? Okey. Siapa? Alfonso de Alfonso de Albuquerque. Ya, betul. Alfonso di Albuquerque. Okey, seterusnya. Senaraikan dua faktor dalaman yang menyebabkan pengakhiran kesusanan Melayu Melaka. Okey, jawapannya? Masalah kepimpinan. dan Masalah masalah kepemimpinan. perpaduan. Okey, betul. Masalah kepemimpinan dan masalah perpaduan. Soalan seterusnya nyatakan 4 strategi yang digunakan oleh Kerajaan Melaka untuk menghadapi Portugis. Apa strategi? 4 strategi yang digunakan oleh Melaka iaitu Lancaran perahu Lancaran berlaku. Tembakan Ya, meriam lancaran- bertalu-talu. okey, Tentera seterusnya bergajah. Bergajah. tentera bergajah dan akhir sekali. Menggunakan senjata api seperti meriam. Okey, terima kasih. Jadi itu adalah 4 strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menghadapi Portugis. Jadi rata-rata kamu saya tengok jawapan lebih kurang semuanya ada setengah yang terus tulis jawapan tanpa huraian. Okey. Disarankan supaya kamu tulis huraian ya berbentuk macam ni. Okey, baru jelas jawapan kamu. Seterusnya, huraikan satu faktor luaran yang menyebabkan pengakhiran kesusanan Melayu Melaka. Apa dia? Serangan Portugis. Serangan Portugis. Okey, betul. Jadi faktor luaran yang menyebabkan berakhirnya kesusanan Melayu Melaka adalah kerana serangan Portugis. Jadi Portugis telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali untuk menguasai Melaka. Dan akhir sekali, apakah iktibar yang diperolehi melalui peristiwa kekalahan kesultanan Melayu Melaka kepada pihak Portugis ini? Siapa nak bagi satu iktibar? Tiba yang saya perolehi adalah menghargai sistem kesultanan negara supaya kehidupan aman. Okey, betul Fatin. Terima kasih. Jadi iktibar kita haruslah menghargai dan bersatu padu untuk negara aman. Okey, jadi kamu dah dapat jawab semua soalan struktur yang saya berikan. Okey. Akhir sekali, apakah yang kamu dapat rumuskan daripada topik pelajaran hari ini? Siapa nak tolong jawab? Hari ini saya belajar tentang kejatuhan Kerajaan Melaka. Terdapat 2 faktor yang kita belajar iaitu kejatuhan Kerajaan Melaka dan dia ada 2 iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Okey, terima kasih Fatin. Jawapan yang bagus sekali, rumusannya bagus. Ada lagi tak murid yang nak tambah? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Anis Okey, teruskan Anis. Apa yang saya dapat rumuskan melalui topik ni, macam ni kita dah belajar berkenaan dengan kejatuhan Melaka ni disebabkan oleh faktor dalaman. Dan faktor dalaman tu dia ada 2, masalah kepimpinan dan juga masalah perpaduan. Dan juga ada faktor luaran iaitu serangan Portugis. Okey, terima kasih Anis. Jawapan yang baik sekali daripada Anis dan Fatin. Terima kasih kedua-duanya. Jadi, yang lain setuju? Okey. Kalau setuju, okey. Jadi, apakah iktibar yang kamu perolehi daripada topik ini? Sekarang ulang balik iktibar yang kamu perolehi. Iktibar yang saya dapat daripada tajuk yang kita belajar hari ini ialah kita perlu menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab supaya negara aman dan bersatu padu untuk mempertahankan negara. Okey, terima kasih. Jadi kita perlulah menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab dan sebagai rakyat kita haruslah sentiasa bersatu padu untuk menjaga keamanan negara. Jadi kalau tiada sistem raja ni, sistem raja yang adil pada hari ini, apa yang akan terjadi? Okey.
rakyat akan hidup tidak aman dan rasa berleluasa dan akan akan kucar kacir. Okey. Jadi dari kita sebagai rakyat perlulah sentiasa bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Tambahan pula di negara kita ni ada masyarakat yang berbilang kaum seperti kaum Cina, India dan Melayu. Ya, betul. Jadi kita haruslah bekerjasama untuk mempertahankan negara kita. Okey. Jadi tamatlah kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana join dan menyertai kelas sejarah cikgu dan meluangkan masa kamu. Jadi selamat bercuti hujung minggu. Okey, jangan lupa isi kehadiran di Google Form yang saya sediakan. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.